jumpa lagi dengan for some cases kelas CP18 pun saya tak habis bincang lagi yesterday. Tapi tak apa, kita tengok dulu past year ni. Ada yang dah buat juga, dan saya tahu ada juga yang belum buat. Okay, so yang ada yang dah buat tu baguslah. So kamu tahu dekat mana salah dia, kat mana kamu tak jawab. Baguslah, so advantage lah untuk yang dah buat. Okay, so ini past year lagi sekali. Chapter 3, chapter yang masuk exam. So boleh fokus lebih sikit dekat soalan ni. Chapter 3 sebenarnya tak susah pun, senang je. Okay, soalan nombor 1, saya tak adalah bincang semua soalan. Semua orang ada kan past year yang saya bagi tu. Saya akan pilih lah certain soalan je, certain soalan yang dah ada orang tanya dah. Okay, tengok soalan nombor 1. Sketch and shade the region bounded by the curve y equals to 4 exponent negative x and straight line y equals to 4 minus x. Y axis and x equals to 3. Masih lagi dekat chapter 5 last semester. So apa yang kamu belajar last semester masih lagi digunakan, sentiasa digunakan. So ini sketch graph lah. So kalau kamu tak tahu nak lukis graph ni, susah lah. Susah sikit. Okay. So sebenarnya soalan 1 ni dia gabungan antara chapter 5 last semester, function, and then chapter integration dengan chapter 3. So gabungan antara banyak topik kat sini. So kita lukis. So macam mana shape dia, kalau tak tahu tu saya tak boleh tolong lah. Kamu pergi tengok sendiri nota kamu. Kita ada X, kita ada Y. Buruk pula X ni. Okay, masih buruk pula. So kita ada straight line y equals to 4 minus x. So straight line y equals to 4 minus x. Kita ada macam ni. Inilah y equals to 4 minus x. Okay. Y equals to 4 minus x. And then kita ada y equals to 4 exponent negative x. Bila kamu lukis graf, sentiasa tengok dia punya x-intercept, y-intercept dan juga intersection point. Tapi untuk dalam case ni, kita tak boleh nak cari intersection point kita. Sebab kita akan ada 4 minus x equals to 4 exponent negative x kan. Which is ini ialah salah satu equation yang tak boleh disolvekan tu. So, graf kamu... Dengar ke? Dengar ke? Hello. Dengar Miss. Dengar. Miss. Dengar. Okay. Janganlah senyap. Saya ingat saya cakap pasal seorang. Okay, so kita ada satu lagi graph for exponent negative x. So kita ada graph for exponent negative x ni bukan mula daripada sini bukan mula daripada bawah. Dia daripada atas. Daripada atas sini. Daripada atas sini kena dekat 4 akan bawa ke sini. Okay. Ini sepatutnya straight lah. Daripada atas, daripada kuadran 2 bawa ke sini and then akan straight ke sini. So inilah y equals to 4 exponent negative x. Okay. Dua-dua graf ni intersect. Ya Allah. Y intersect dia ialah dekat 4. So kamu kena fokus sikit lah dekat situ. Okay. So ini graf kita. Dia suruh sketch and shade. Region bounded by the two curve y-axis. So y-axis inilah y-axis kita. And x equals to 3. So x equals to 3 lebih kurang dekat sini. So x equals to 3 bukan dekat intersection point dia belakang sikit daripada intersection point. So ini x equals to 3. Okay, ini 3 kita. So sketch dengan shade. So kita akan shadekan lah yang tadi. Daripada y-axis kita daripada 0 sampai ke 3. So itu dah menjawab soalan yang pertama. Okay. Kalau kamu tengok dekat sikit, saya zoom sikit. Tengok dia daripada from 0, ini ialah 0 sampai ke 3. Okay, 0 sampai ke 3, bukan sampai intersection point kamu ni. Okay, so next, find the area of the shaded region by using trapezoidal rule with 5 ordinates. Okay, so sekarang instead of kita lukis graf, biasanya kita lukis graf, bila soalan suruh cari area, kita akan guna integration lah, cari area under the region kan. Tapi dalam kes soalan ni, dia suruh guna trapezoidal rule. Yes, kita akan guna trapezoidal rule. Kita akan guna step 1, step 2, step 3. Tapi untuk cari area, kita masih menggunakan konsep yang cari area tu. Which is
kita tahu nak cari area, kita akan tengok yang atas tolak dengan bawah ataupun jauh tolak dekat. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, kita nak cari area. Area kita equals to, so daripada 0 to 3. So dekat atas ni, dekat dalam integral kamu ni, kamu masih lagi kena fokus dekat graf kamu. So which is graf kita akan jadi yang jauh daripada axis kita, which is kat sini ialah x-axis kita yang jauh daripada axis ialah graf 4 minus x tolak dengan yang dekat dengan axis kita, graf 4 eksponen negatif x. Okay. So dekat sini jawapan dia akan jadi, bukan jawapan lah, soalan ni formula dia akan jadi 4 minus x tolak 4 eksponen negatif x. Okay. Kita masih lagi menggunakan konsep nak cari area dalam topik integration tu. Tapi sekarang instead of kita integrate cara biasa, dia suruh guna trapezoidal rule with 5 ordinate. Okay. So kalau 5 ordinate, n kamu sama dengan berapa? N sama dengan apa? 4. Okay. 4. Okay. So kita ada A kita sama dengan 0, B kita sama dengan 3, N kita sama dengan 4. Ingat bila dia cakap ordinate, K kita mesti tolak 1. Okay. K kita mesti tolak 1. So itu common mistake yang ramai lupa nak buat. So jangan lupalah buat benda tu. Okay. So sekarang instead of kita integrate cara biasa, kamu kena guna trapezoidal rule lah. So kita kena cari H dulu. Step pertama ialah kita cari H. Step 1, kita akan cari H kita guna formula H equals to B minus A over N. Kita akan dapat 3 over 4 dekat sini. Okay. So step kedua, macam biasa kita akan lukis table kita. Okay, lukislah table kamu. Sekejap, saya cari ada table tak. Okay, so kita ada table kita. So kita ada X dekat sini. And then Y kita dekat sini ialah apa yang ada dekat dalam yang kita nak integrate ni lah. So instead of satu je, kita akan ada dua sebab ini datang daripada graf kita which is yang atas tolak bawah sebab kita nak cari area. Ingat trapezoidal rule ni untuk kita cari area kita. So kita ada 4 minus X minus 4 eksponen negatif X. Okay. So sekarang isi graf kamu. Cuba isi dulu. Saya bagi 2 minit nak isi. Semua orang tahu nak guna calculator macam mana? Nak guna mode table tu? Tahu tak? Tahu. Tahu? Okay, bagus kalau tahu. Kalau tak tahu, pergi buka video balik. Saya tak nak tunjuk Kamu buka balik video dekat unit maths tu. Saya dah tunjuk dah. So, tengok balik betul-betul macam mana nak lukis. Macam mana nak guna calculator untuk guna mode table ni. Instead of kita kira satu-satu, semua jawapan dah ada. Sekejaplah saya tunjuk sikit. Okay, kira dulu apa yang ada dalam table kamu.
Okay, so nak guna calculator. Hmm, ya. Okay, so saya tak adalah nak ajar, saya cuma cakap lah. So kita ada FX kita tekan mode 7 lah, menu, tekan 9. Ada calculator 9, ada calculator 7. So just tekan, kita ada 4 minus, ini ialah Y kamu, 4 minus X, X ialah alpha X, minus 4 exponent power negative X. Negative X. Okay, so tekan sama dengan, kalau ada GX tu tak apa, tekan je sama dengan. So start ialah nilai A kita. So kita ada nilai A kita tadi ialah 0. So substitute 0. N ialah nilai B kita. So B kita ialah 3. So step kita ialah nilai H. H bukan N. So kita masukkan 3/4 dekat sini. 3/4. Okay, so equal. So kamu akan dapat table. Lagi sekali, yesterday saya dah cakap dah. Dekat table kamu memang ada 2 kolom. 2 kolom ni satu untuk X, satu untuk Y. Okay. So bukan dua-dua Y So apa yang kamu kena buat, kamu kena fill in dulu yang X ni. Nak ikut dekat sini boleh, nak isi sendiri pun boleh. So X ni dia akan start dengan A. So A kita tadi ialah 0. A kita 0. Lepas tu apa yang kita akan buat, kita akan tambah dengan, tambah apa dengan, tambah apa? H. H. Okay, dekat setiap ni kita akan tambah dengan H. Okay, so ini kamu dah buat dah lah. Dah faham dah sepatutnya. So, tambah dengan H. So, kita akan berhenti sampailah dapat B. So, kita ada X3 equals to 9/4. X4 equals to 3. So, dekat sini dah boleh berhenti dah. Okay. Start dengan A, habis dengan B. Setiap X kamu tu tambah dengan H. Okay. So, yang guna calculator, dia ada 2 kolom. Satu kolom yang sebelah kiri ni ialah kolom X. Bukan dua-dua kolom Y So, kalau kamu tengok dekat FX tu, itu ialah nilai Y kamu. Which is the first dengan last, the first 0 ni, nombor 1 dengan yang last one, which is nombor 5 ni, sepatutnya diisi di kolom yang sebelah kiri ni. Inilah. So, kita ada yang ini 0.80085. Okay. Yang soalan minta 4 decimal place. Soalan minta 4 decimal places. Okay. Soalan minta 4 decimal places, kita punya jalan kerja mesti extra 1 decimal place. Ini dah banyak kali lah saya cakap dalam kelas yesterday. So, kena ingat. So, calculator ni kamu boleh tekan pergi ke satu-satu nombor ni. So, kalau janganlah tengok dekat dia punya table je. Kalau table je memanglah kamu akan nampak 4 decimal places je. Kamu tekan satu-satu dekat sini. Okay. So, itu guna calculator lah. Which is sebenarnya saya sangat-sangat galakkan untuk kamu guna calculator. And kira. Sebab kita tak nak buat careless mistake, tersalah kira, tersalah, semua tersalah lah. Okay. So, kita fill in kan kita punya table. Ada kosong dekat sini. 1.36053 1.60748 1.32840. Berapa sebelah kiri? 0.80085. Sebelah kanan dapat berapa? 4.29641. 29641. Okay. Ingat mesti kena extra 1 decimal places. So soalan minta 4, kita punya jalan kerja mesti kena 5. Okay. So settle kita punya table. So kita akan balik kepada formula lah. So kita akan menjawab soalan area ini. Okay. Kita akan menjawab soalan area ni. So formula kita ialah H/2. Kita punya formula ialah H/2 A plus 2B. Okay. So instead of kita guna common pula. Kita guna integrate macam biasa, kita akan guna formula ni lah. Formula kita, which is H kita ialah 3/4 over dengan 2. So this is your A.
Kolom sebelah kiri ialah A kamu, kolom sebelah kanan ialah B kamu. Okay. So kita ada A 0.80085 plus 2 times 4.29641. Okay. So kamu akan dapatlah jawapan yang dia bagi tu. Which is 3.5226. Ini mesti kena jawab soalan lah. Mesti kena 4 decimal places. Okay. So itu simple je. Simple je soalan. Dia twist macam saya cakap. Chapter 3 ni dia tak boleh nak susahkan soalan pun. So dia tak boleh nak susahkan topik ni. So apa yang dia boleh buat, dia akan gabung dengan chapter lain. Okay, dia gabung dengan chapter lain untuk susahkan soalan chapter 3 ni. Sebab chapter 3 ni sangat-sangat senang sebenarnya. Okay. Cuma twist dekat soalan ni ialah dia suruh cari area berdasarkan graf kamu. Simple je sebenarnya. Okay, ada soalan? Boleh? Boleh, Boleh, Miss. Miss. Boleh, Okay. Miss. So, Boleh, Miss. kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Pun sama juga soalan nombor 3 ni. Tak susah pun, tak susah. Yang pertama ni, show that sampai 1, 3 ni, kita tahu nak buat apa kan? Nak buat apa? Show that the equation ln x plus x minus 4 has a root between 1 and 3. Nak kena buat apa tu? Algebraic method. Algebraic method. Jadi substitutekan 1, substitutekan 3, dia mesti kena ada. Kena ada apa? Sign changes. Sign changes. Okay. So mesti kena ada sign changes. So itu simple lah. Memang akan ada dekat setiap soalan. And then the second part of the question, dia kata from the Newton-Raphson formula, show that the iterative equation xn plus 1 equals to apa yang dia bagi tu. So basically kat situ ialah simplify equation je. Simplify equation. Macam saya cakap tadi, dia tak boleh nak susahkan soalan ni, dia cuba tanya dekat benda lain. So kalau kat sini kita ada fx equals to, kalau Newton-Raphson, step pertama kita akan cari fx kita. Fx kita ialah ln x plus x minus 4. Okay. So f prime x kita ialah 1 over x plus 1. Okay. So sebelum kita jawab soalan initial value tu, kita kena showkan ni dulu. Showkan equation kita jadi macam ni. So supposedly equation kamu akan jadi xn plus 1 equals to xn minus atas fx bawah f prime x. So fx kita ialah ln xn plus xn minus 4 over 1 over xn plus 1. Okay. Xn up to apa? X lah. Xn tu ialah nilai x. Sebab dia iteratif, dia akan berulang lah. Maksudnya n tu ialah number lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So apa yang kita kena buat untuk dapatkan equation ni ialah kita akan simplifykan equation ni lah. Simplifykan macam biasa lah. Samakan kita punya samakan kita punya denominator tu. So dekat sini xn ni biar. So kita ada ln xn plus xn minus 4 over, so bawah kita samakan dulu dia punya denominator, kita akan dapat 1 plus xn over xn. Okay. So xn yang bawah ni kita boleh bawa naik atas dulu. So kita bawa naik atas, ini biar je dulu, kita ada xn minus xn bawah ni boleh bawa naik atas. So ini boleh bawa naik atas, dia akan jadi xn darab dengan ln xn plus xn minus 4 over dengan 1 plus xn. Okay. So samakan denominator lagi antara 1 plus xn ni, samakan lagi denominator. So kita akan dapat xn times 1 plus xn minus xn ln xn plus xn minus 4 over 1 plus xn. Okay. Okay, so untuk dapatkan apa yang soalan ni minta, kita just simplifykan je lah yang atas tu. Kat sini dia factorizekan xn, so kita boleh factorizekan xn. So kalau kamu tengok kat sini, xn darab 1, xn. Yang kat sini pun kita ada xn darab 4, kita ada 4xn. So tambah dia akan jadi 5 lah. So factorizekan xn, kita akan dapat 5
So xn darab xn jadi x square. Kat sini pun xn darab xn jadi x square. So tolak jadi kosong. Yang tinggal hanyalah ln xn. So tolak ln xn over 1 plus xn. So ini ialah xn plus 1 kita. So Shun sama dengan soalan kita. Okay. So simplify je. Simplify macam biasa. Basically hanyalah samakan denominator. Which is ini kamu belajar dekat tadika dulu. Betul tak? Okay. So sekarang instead of guna equation yang asal, sebab soalan ni kata hence. So hence, if the initial is x1 equals to 2, calculate the root to 3 decimal places. So bila ada hence, kita wajiblah guna apa yang kita dah buat, which is kita dah buat guna equation yang ini. So kita akan gunakan equation yang ni. Tadi dia bagi x1 sama dengan 1. So kita akan start x1 equals to 1. So 1 plus 1 kat sini 1 plus 1, so akan jadi x2 lah. So instead of start dengan x1, kita akan start dengan x2. Okay, selalu dia bagi x0, tapi sekarang dia bagi x1 kan. So jadi the next one is x2 lah. Okay, so ini je substitutekan 1 plus 5 minus ln 1 over 1 plus 1 sama dengan berapa. Yang ni boleh selesaikan sendiri, Newton-Raphson method macam biasa. Okay? Okay ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Miss. Okay saja. Okay. So, next soalan B. Soalan B, soalan 4. Soalan 4 sebenarnya ada typo sikit Yesterday, saya rasa ada 2-3 orang tanya and saya jawab pun salah juga. Bukan terbalik ini ialah negative 5. Estimate the value of 0 to negative 5. Semalam saya mengantuk sangat. Negative 5. Ini negative 5. Bukan terbalik Padan pi, so dia negative pi kat sini. Negative pi to 0. Okay, tekan soalan tu. Okay, so ini ialah soalan tahun 2016-2017 which is ada sedikit masalah sebenarnya dekat soalan ni. Soalan A tak ada masalah. Soalan A. Okay, cuba buat soalan A. Saya bagi 2 minit lagi dulu. Cuba buat soalan A. Dapatkan Newton-Raphson method. Yang belum buat lagi boleh cuba buat. Yang dah buat, cuba buat soalan B pula. Soalan A tu straightforward. Tak ada apa-apa pun yang ditwistkan dekat situ. Okay, so basically soalan A tu simple je lah. Kita dah buat juga yesterday. Show that equation has a root on the interval -2, 0. So, kamu kalau rajin kamu nak lukis graf, silakan lukis graf. Tapi jangan susahkan kerja kita. Kalau kita boleh senangkan, kita just guna algebraic lah. So, kita ada soalan A. Fx equals to negative 4x squared plus 5x plus 7. So, kita just substitutekan dekat interval kita. F -2, F0. So, sini boleh kira sendiri Kira sendiri sepatutnya akan dapat satu positif, satu negatif lah. And jangan lupa, mesti kena ada conclusion. So, kita ada since there is a sign changes, there exists a real root.
there exists a root between -2 and 1. Sorry, 0. Okay. So, soalan A simple je. Yang show tu, make sure semua orang tahu nak buat macam mana. Okay, then use the Newton-Raphson method to find the root of the equation correct to 4 decimal places. So, kita ada xn plus 1. So, kita ada fx tadi, -4x square plus 5x plus 7. So, f prime x kita ialah -8x plus 5. Okay. So, dia bagi dekat kita, dia tak ada bagi initial value. So, initial value kita ialah value antara dua interval ni, nilai yang tengah-tengah. Okay, kamu nak buat A tambah B bahagi 2 pun boleh, tak kisah. Ataupun terus diambil lah nilai yang tengah-tengah. Just x0 kita sama dengan -1. x0 kita equals to -1. Okay, so boleh buat Newton-Raphson method macam biasa. Semua orang boleh ke buat Newton-Raphson method? Boleh? Boleh. Boleh ni. Boleh. Okay, simple je soalan A tu. Okay, kita pergi soalan B teruslah. Sebenarnya soalan B ni simple je. Estimate the value of -pi to 0 x cos x using trapezoidal rule with subinterval pi over 4. So, bila dia cakap subinterval pi over 4 tu, ramai yang tulis n sama dengan pi over 4. Yes, betul. Betul sebenarnya. Tapi sebenarnya dekat soalan ni ada salah sikit. Okay, ada salah lah. Pasal exam pun ada salah sebenarnya. Okay, sebenarnya ini ialah h kamu. H kita ialah pi over 4. Okay. Dia tak patut tulis subinterval pun dekat situ. Ada sedikit kesalahan lah dekat soalan ni. So, pi over 4 bukan n kita, pi over 4 ialah h kita. Tapi yes, betul subinterval tu ialah n. Okay, boleh faham ke? Ada salah sikit lah dekat soalan ni. So, ini ialah h kamu. Okay. So, tak perlu cari h lah. Since kita dah ada h, tak perlu cari h. So, kita boleh terus pergi kepada table kita. So, terus ke table. So, sekarang kamu akan ada x. So, y kamu ialah x cos x lah dekat sini. Okay. Dekat kita punya integral ni. X cos x. So, kita akan dapat x cos x kat sini. Tu y kamu. Okay. So, macam biasa sama juga. X kita akan bermula dengan A. Which is A kita ialah -pi. So, mula dengan x0 equals to -pi. Okay. So, -pi. And then tambah dengan h. Which is dalam kes ni, h kita ialah pi over 4. Okay. So, x1 sama dengan -3 over 4 pi. x2 equals to -pi over 2. x3 equals to -pi over 4 and tambah lagi x4 akan equals to 0. Which is 0 ialah kita punya B, so kita boleh stop dah. Okay. Okay, so boleh fill in kan kamu punya table? Masukkan table kamu. Ingat bila kita deal dengan terigu je, mesti kena calculator dalam radian. Okay, jangan lupa calculator kamu mesti dalam radian. So, kalau kita guna calculator kat sini, kita ada mode tadi, mode 7, mode 9. So, fx kita ialah x cos x. So, calculator, make sure dia dalam radian. Mode calculator kamu dalam radian. So, kita ada x cos x. Okay, so equals to dx boleh biarkan sama dengan start with -pi and with 0, which is nilai b. Step kamu ialah pi over 4 dekat sini. So, step kita pi over 4. Pi over 4. Equals. Okay. So, itu nilai kamu. Lagi sekali, jangan terconfuse. Yang nilai dekat sebelah kiri ialah nilai x. Which is kita dah fill in kan dekat sini. Kamu nak isi yang point ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak cantik lah. So, kita isilah cantik-cantik biar dia dalam bentuk pi.
Okay. Sebelah kiri ni ialah nilai X Jangan letak negatif pula dekat Y kamu. Ini nilai Y. Sebelah kanan ialah nilai Y kamu. Kenapa dia tak gerak? Okay. Sebelah kanan ialah nilai Y. So the first one dengan last one akan berada dekat kolom yang di sebelah sini kiri. So kita ada soalan minta berapa decimal places? 4 decimal places. So dalam ni mesti kena 5. So kita ada 3.14159. 3.14159. And the last one ialah boleh gerakkan yang ni. Last one ialah kosong. Kosong kat sini. Okay. So yang lain boleh isilah. Isi sendiri. Yang ni boleh isi sendiri. Berapa nilai dia. Ini boleh isi sendiri. Ini boleh isi sendiri. And then last sekali kita terus guna formula lah. So kamu akan ada integrate from negative pi to 0 x cos x dx equals to h kita ialah pi over 4 bahagi dengan 2. So nilai A tolak dengan nilai 2B. Okay, sama dengan berapa? Boleh kira sendiri ni. Okay, so basically sebenarnya soalan ni tak ada masalah lah. Bukan. Soalan ni sepatutnya simple je. Cuma dia ada kesalahan sikit dekat soalan. Dia tak sepatutnya cakap pasal interval. Okay, so pi over 4 tu supposedly ialah kamu punya H. And sebenarnya saya tapu dekat soalan tu. Okay, boleh? Ada soalan? Any questions? Okay ke? Okay, Mr. Dami. Okay, so seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 ni panjang sikit tapi sebenarnya sama juga, simple je. Okay, bacalah dulu soalan dia. Oh, lagi satu dekat soalan nombor 1 ni bukan answer. Ni interval dia sebenarnya. Bukan answer. Ini interval ni, interval of and typo juga kat sini. Padam lah kalau padam ni. Interval of 0.1 dengan 1. Without using curve sketching, show that y equals to y and f1 and f2 intersect on the interval of 0.1 and 1. Okay, ada typo dekat situ dengan bukan answer sebenarnya, interval dia. Okay, soalan nombor 1 tak ada masalah lah. 5A1 tak ada masalah without using curve sketching. Maksudnya dia tak nak kita guna graphical, dia nak kita guna algebraic. Sama juga, masukkan 0.1, masukkan 1. So, kita ada 2 curve dekat sini. So, kita akan equatekan dia. Kita ada 2x equals to negative ln x. So, kamu kena bawa semua pergi sebelah lah. So, kita ada 2x plus ln x equals to 0. Okay. So, fx kamu ialah 2x plus ln x. Okay. So, itu fx kamu. So, masukkan 0.1, masuk 1. Buat conclusion. Since there is a sign changes, apa-apa. Okay. Nombor 1 tak ada masalah, straightforward je. Soalan nombor 2, 5A2. Use the Newton-Raphson method to estimate the intersection point of F1, Ff, and F2 with the initial value of x1 equals to 1. Okay. Baca soalan yang pertama, dia suruh cari intersection point. So, kita tahu kalau intersection point, dia mesti kena ada xy. Okay. Intersection point ni ialah x dengan y kita. So, ini mesti dalam bentuk x dengan y. Okay. So, bila kita buat Newton-Raphson method, kita akan dapat nilai x. So, kita dapat nilai x, macam mana nak cari nilai y? Basically, substitute je balik lagi kat soalan asal. Kalau kamu baca the next part of the question pula, dia kata iterate until fx modulus fx less than 0.05. Give answer correct to 3 decimal places. Macam saya cakap, soalan ni sebenarnya simple je. Cuba dia nak confusekan kamu. Iterate until modulus fx less than 0.005 tu basically kita buat Newton-Raphson kita macam biasa lah. Just x kita akan jadi kurang daripada 0.005. Okay. So,
Bukan X, fx kita. So kamu kena substitutekan lah nanti untuk check balik. Kita boleh buat dulu. So Newton-Raphson method, the first step ialah kita cari fx kita. So ada fx kita tadi equals to 2x, entah ke? 2x plus ln x. Okay, fx kita sama dengan apa yang ada kat sini. So kita ada f prime x equals to 2 plus 1 over x. Okay, so step yang kedua kita akan cari initial value kita. So dia dah bagi initial value kat kita, tak perlulah nak susah cari dekat mana. So step 2 kita ada initial value kita x1 equals to 1. Okay, so then terus proceed kepada kita punya formula. So formula kita ada xn plus 1 equals to xn minus fx kita ialah 2xn plus ln xn over 2 prime x, f prime x 2 plus 1 over xn. Okay, so sekarang je substitute kan, cari nilai x kamu sampai nanti, yang ni kita boleh lupakan dulu, yang pink ni, iterate ni, kita biar je dulu. Kita buat Newton-Raphson macam biasa. So start dengan x1 equals to 1. Start dengan x1 equals to 1. So teruskanlah. x2 equals to 1 minus 2 times 1 plus ln 1 over 2 plus 1 over 1. Okay. Macam mana nak guna calculator kat sini pun saya dah tunjuk dalam video. Tolong tengok tak ada masalah untuk kamu calculate satu-satu, tapi please lah kalau boleh senangkan kerja kita senangkan kerja kita. Kita kurangkan careless mistake kita. Kat sini berapa jawapan dia? Soalan minta correct to 4 decimal places. Bukan. 3 decimal places. Apa jawapan X tu kamu? Anyone? 0.1 over 1 over 3, miss. 1 over 3. 1 over 3, 0.33. 0.333. Okay, 0.333. Kalau boleh letak dalam decimal places lah. So next, proceed x3 sama dengan 0.3333 minus 2, 0.3333 plus ln x2, x3. Zero point 1. 0.4 97. 97. Okay. So extra 1 decimal places. Substitution untuk 1 dengan 2 wajib kena tunjuk. Okay. Bukan 1 dengan 2 lah. The first 2. Kalau X1 tu memang dah tak ada substitution. Dia bagi kat kita kan. And biasa dia bagi X0. So the first 2 substitution tu mesti kena tunjuk. The first 2 substitution of X tu wajib kena tunjuk. Okay. So next one tu kamu boleh tekan je lah calculator. Lagi-lagi bila kita tekan yang CALC tu, tak payah masukkan. Tekan CLC, answer, calculate answer terus. So kat sini sepatutnya akan dapat 0.4263. X5 kita ialah 0.4263 juga. Betul ke? Okay. So 2 ni dah sama. 2 ni mesti kena exactly the same. Sama yang betul-betul sama. Sebab tu kita kena bagi extra 1 decimal places. Okay. Kalau kurang ataupun sama dengan soalan, dia akan tolak 1 markah. So mesti kena bagi extra 1 decimal places. So kita ada 0.4263. Kita boleh concludekan jawapan kita ikut soalan. X equals to 0.426. Okay.
So kalau kamu tengok, kalau kamu masukkan 0.426 tu dekat dalam fx kita, dekat salah satu fx kita lah. Dekat salah satu fx kita, tak kisah 2x ke negatif ln x ke, kamu moduluskan, sepatutnya nilai dia akan dapat kosong. Sepatutnya nilai dia kamu akan dapat less than 0.005 lah. Maksud dia bila disuruh iterate until modulus fx less than 0.005. Okay. So basically ayat dekat sini tu tak ada apa-apa pun. Just macam nak kaburkan kamu je. Tapi ingat, soalan ni tak suruh cari x. Soalan ni suruh cari intersection point. Okay. Kita tak habis lagi. Dia suruh cari intersection point. Yang kita ada ialah nilai x. Sekarang kena cari nilai y. So, just substitutekan antara salah satu equation lah. Let's say saya nak substitutekan dekat f1x equals to 2x. So, kita just substitutekan. f1x tadi kita ada equals to 2x. So, substitutekan nilai dia 0.426 equals to 2 times 0.426. Which is kat sini kamu akan dapat 0.852. Okay. So, ini pun saya dah cakap banyak kali juga. Bila soalan tanya pasal point of intersection, mesti dalam bentuk point of intersection lah. Maksudnya dalam bentuk coordinate. So, x kita ialah 0.426. Y kita ialah 0.852. So, jawapan mesti kena dalam bentuk point of intersection. Okay. So, basically soalan dia sama je. Dia suruh buat Newton-Raphson method. Dia suruh buat show. Twist sikit je. Dia suruh cari point of intersection. Okay. Saya cakap dah soalan chapter 3 ni tak boleh nak susahkan kamu pun. Soalan B macam biasa. Trapezoidal rule. Ada masalah kat situ. Okay. Ada soalan? Dah tak ada. Soalan? Ada? Tak ada. Okay. Apa soalan saya satu lagi hilang? Okay. Lama. Miss, Ya saya. yang soalan tadi tu bang, dekat Y, kalau guna ln X, Boleh juga. tapi jawapannya negatif. Sebab tu kalau dia kata iterate until modulus fx dekat situ. So kita akan moduluskan dia. Modulus. Thank you, Miss. Okay. Sekejap bila kamu nampak semua. Mana soalan saya? Kenapa hilang? So untuk chapter 3 ni memang tak ada masalah. Senang je. Kamu sangat-sangat boleh score dekat soalan ni. Kalau tak tahu guna calculator, tolong belajar guna calculator. Kecuali yang tak boleh guna lah. Sebab simple je. Kita biasanya daripada chapter 2 ni, chapter 3 ni careless mistake je. Salah masukkan nilai, salah kira. So kita tak nak careless mistakes tu. Sekejap Okay. Okay. Tadi soalan 5, soalan 6. Okay, kalau kamu tengok soalan 6 ni, use trapezoidal rule. Macam mana? Okay. So, kalau kamu tengok soalan nombor 6 ni, use trapezoidal rule to estimate fx from 0 to 1 from the data given below. Dia dah bagi table kat kita. Kita tak payah susah pun nak kira. Okay, again, dia twistkan soalan, dia bagi pula table kat kita. Instead of kita kira sendiri, dia tak bagi nilai y pun, dia just tulis fx dekat sini. So, apa yang kamu boleh buat dekat sini, dia dah ada table. So, table ni, kita just modify sikit macam apa yang kita buat. Maksudnya, kita ada, biasanya kita ada, table kita ada x. Kenapa saya punya? So, kita ada x. Lepas tu kita ada kita punya y.
Kenapa saya punya line sangat-sangat? Okay, so inilah table kita yang biasalah yang kita buat trapezoidal rule. So dekat table yang dia bagi nilai X dengan Fx. So macam biasa kita ada nilai X dengan Fx. Okay. So X dia bagi 0, dia bagi 0.25, dia bagi 0.5, 0.75 dengan 1. Okay. Cuma Fx dia berada dekat satu column, dekat satu row lah dekat situ. So apa yang kamu kena buat, kamu kena pisahkan sendiri. So basically table ni ialah table yang dia dapat daripada calculator tu, dia terus keluarkan. So kita kena pecahkan sendiri, which is the first one dengan last one mesti berada dekat column yang pertama ni. So 2.4 dekat sini, 3.6 dekat sini. So yang lain akan jadi 3.2. Macam tak cukup je saya punya ni, 0.25, 0.5, sini. 3.6 dekat last one. Okay. So kita ada 3.2, kita ada 2.9, kita ada 2.6 kat sini. So masih lagi sama, kamu akan kira total A, total B. Kamu akan kira total A, total B. Sorry lah, buruk sikit saya punya table ni. Okay. So soalan nombor 6 ni simple je sebenarnya, tapi mungkin kamu confuse. Kadang-kadang kita confuse sebab dia tak bagi Y and dia dah bagi table kita terus. Boleh? Ada soalan? Boleh buat? Ada, Miss. Okay, senang je kan? Okay, kamu punya attendance. Boleh ni. Attendance kamu soalan. Ramai dah buat dah pun sebenarnya. So baguslah yang dah buat, baguslah. Tak payah buat dah attendance. Soalan attendance kamu soalan 6 dengan 7. Okay, 6 saya dah bincang dah pun. Soalan 6 dengan 7 ini attendance kamu. Okay. So itu saja untuk kelas hari ini. Kita dah habis dah chapter 3. So tugas masing-masing ialah untuk buat chapter 3 punya tutorial lah. Okay, dah boleh habiskan chapter 3 punya tutorial. Next week, UPS, chapter 1, chapter 2, chapter 3 termasuk semua 1, 2, 3. So ngam kita habis chapter 3. Next week dah UPS chapter 3. So second hour tutorial kamu kita akan bincang tutorial chapter 3. So cuba buat dulu, make sure kamu cuba buat dulu. Sebab senang je sebenarnya. Cuma ada few question dalam tutorial tu maybe akan ada masalah sikit lah. Okay, so itu saja. Ada soalan? Tak ada soalan? Miss, Ya, saya. yang nombor 6 tu N dia macam mana mau cari? Samalah. Kita ada... Sekejap to estimate 0 to 1. And kita cari... Ini... tak payah cari N pun. Sebab kita dah ada nilai H kita. Kita tahu ini tambah H kan? Betul tak? Mesti kamu tak nampak. Okay. Daripada 0 to 0.25 tu kita ada nilai H. Kita tambah nilai H kan? So automatically kita tahulah H kamu ialah 0.25 kat situ. Boleh faham ke? So kita tak perlukan nilai N pun. Sebab nak guna formula cuma perlu H over 2 je. Okay, equals to H over 2. A plus 2B. So nilai H tu kita boleh dapat daripada nilai X kamu tu. Sebab dia plus H, plus H, plus H, plus H. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Alright. Itu sahaja. Ada lagi soalan? Tak ada. Ada, Okay, Miss. tak ada. Okay. Kalau tak ada, itu saja. Thank you, class. See you. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. 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 Okay, thank you. Thank you, Miss. Mate, Miss.